Baik, Assalamualaikum dan selamat petang semua. Harap sihat semua. Baiklah, hari ini kita nak bincangkan mengenai kajian kes sejarah. Mana kajian kes ni wajib buat, wajib dibuat oleh semua pelajar tingkatan 3. Okey, kita mulakan slide ni. Okey, jadi dalam slide ni dia ada penerangan mengenai PBD. Jadi PBD ni cikgu skip lah. Cikgu skip. Kita terus ke ni ni tengok di sini ialah pelaksanaan pelaksanaan wajib sebab kajian kes ni termasuk dalam PBD termasuk dalam PBD. Jadi wajib buatlah. Okey, rubrik dan skor ni nanti tak perlu bincang, kita skip. Ini PBD. Okey, kita teruskan dengan fokus kita pada hari ini iaitu kajian kes sejarah tingkatan 3 2021. Baik. Okey, yang pertama jadual kerja. Jadual kerja ni tak perlu ikut sangat tarikh yang dibuat kerana kita mula hari ni, jadi kita mula tarikh hari ni lah. Sebenarnya dia tarikh tu tak penting sangat, boleh diubah. Okey. Yang pertama sekali ialah kita lihat hari ni pertama ialah mendengar taklimat daripada guru sejarah iaitu saya lah, cikgu lah, Cikgu Arif, yang berkaitan dengan tugasan sejarah. Apa yang kita nak bincangkan ialah tentang tajuk, objektif kajian dan kaedah kajian. Tempatnya di rumah masing-masing. Okey. Tarikh ni ialah ni kamu catat tarikh hari ni iaitu 17 Ogos 2021. Ini catat sebab tarikh mula taklimat. Catat dalam buku latihan kamu tu. Okey. Yang kedua, yang ni tak perlu salin. Kalau ada yang nak salin, jangan salin. Sebab nanti cikgu akan bagi pada kamu lah slide ni. Cuma hari ni cikgu nak bincang lah ataupun menerangkan supaya semua dapat faham bagaimana cara nak buat kajian kes sejarah. Okay, yang kedua, mencari maklumat berdasarkan kepada tajuk yang telah dipilih. Nanti kita akan pergi kepada tajuk lah, apa tajuk yang telah dipilih. Okey, jadi apa tugas kamu? Pertama, banyaklah tugas antaranya mengumpul sumber rujukan contohnya melalui surat khabar, dokumen, dan laman sesawang. Laman sesawang ni apa? Internet lah. Laman web. Daripada pelbagai kaedah, contohnya melayari internet, temu bual, penyelidikan, perpustakaan dan analisis peta. Tarikh ni ialah fleksibel. Jangan ikut jadual ni. Kita boleh buat sendiri. Agak berapa masa kita boleh buat maklumat ni? Mungkin dalam masa 5 hari ataupun 4 hari macam itulah. Okay. Jadi mengumpul maklumat ni yang paling relevan sini ialah saya rasa internet dengan buku sebab kamu masing-masing duduk di rumah. Jadi tak boleh nak keluar untuk temu bual dan sebagainya lah. Jadi kamu hanya boleh buat pembacaan buku dan apa tadi? Internet lah, sumber internet. Okey, kalau buku tu mungkin buku teks ataupun buku rujukan. Kamu boleh rujuk. Okey. Yang ketiga, menganalisis maklumat yang telah dikumpulkan. Iaitu meneliti bahan dan sumber yang dapat menjawab pernyataan masalah yang dikaji. Tarikh ni boleh ubah agak-agak dalam 5 hari ke. Tempat kediaman masing-masing. Okey. Seterusnya ialah nombor 4.
Selepas kamu dah dapat maklumat daripada buku, maklumat daripada internet kan. Kalau boleh dalam internet tu, kamu catatlah apa maklumat yang kamu dapat supaya kamu senang nak tulis laporan. Maklumat tu mesti ada di depan mata kamu. Senang nak buat laporan. Okey, penulisan laporan mesti merangkumi pernyataan masalah, objektif kajian, kaedah kajian, dapatan kajian, kesimpulan dan cadangan, rujukan dan lampiran jika ada. Jika ada lampiran, contohnya gambar dan sebagainya lah. Okey, masa buat penulisan ni dia bagi masa dalam 5 hari juga, tapi ini bergantung pada pelajar jugalah. Ada yang dapat tulis cepat dalam masa sehari pun boleh siap. Tapi tarikh tu kamu pandai-pandai lah. Kamu buat 2 hari, 3 hari ataupun 5 hari pun boleh. Okay, tempat kediaman masing-masing. Okey, nombor 5, melengkapkan tugasan. Melengkapkan tugasan. Okey, yang ni saya letakkan tarikh lah. Kamu catat dalam buku. Okey, oleh kerana kita dah mula lewat, jadi daripada tarikh hari ni 17 Ogos, jadi tarikh akhir untuk menyiapkan tugasan ialah 3 September. Tulis 3 September. 3 September. Jadi kamu ada masa dalam lebih kurang 2 minggu lebih lah. Lebih kurang 2 minggu lebih untuk menyiapkan tugasan. Okey. Kemudian akhir sekali menghantar tugasan kepada guru. Jadi letak tarikh sehari selepas tu, iaitu 4 September. Ini pun perlu catat juga. 4 September. Tarikh menghantar tugasan kepada guru. Okey. Mesti kamu tanya macam mana nak hantar kepada guru. Okey. Jadi cara dia ialah kamu snap gambar penulisan ataupun kerja kursus kamu dah hantar kepada cikgu melalui WhatsApp sahaja. Okey, kalau ada orang tanya, cikgu boleh tak hantar melalui soft copy kamu type? Boleh. Tetapi nanti bila dah buka sekolah, kamu tetap kena hantar dalam bentuk hard copy. Jadi kamu kena buat 2 kali. Sebab laporan ni hanya boleh ditulis dengan tulisan tangan. Faham? Jadi kalau siapa nak type boleh dibenarkan, tetapi nanti buka sekolah nanti kamu perlu hantar hard copy yang bertulisan tangan. Sebab kajian kes ni hanya pelajar hanya boleh buat dalam kertas kajang dengan menggunakan tulisan tangan sahaja. Tapi untuk semak boleh. Kamu nak guna Microsoft Word boleh, hantar soft copy kepada cikgu boleh. Okey. Pembentangan. Okey, bila dah siap semua, kamu dah hantar kepada cikgu. Cikgu akan tentukan bila akan ada pembentangan. Okey, jadi disebabkan kita PKP dan sekolah pun mungkin lama lagi nak dibuka. Semalam Menteri Pendidikan sebelum letak jawatan dia ada beritahu sekolah akan dibuka 3 Oktober. Itu pun tingkatan 5 dan 6 sahaja. Jadi kita tak tahu bila tingkatan lain akan turun sekolah. Jadi pembentangan ni ialah secara online lah. Secara online semestinya. Nanti cikgu akan tentukan lah bagaimana cara kita nak bentang tu. Mungkin secara ramai-ramai GM macam ni ke. Lagi cepat kan. Setiap orang 3 minit atau 5 minit lah. Macam tu lah nanti cikgu akan tentukan lah kemudian. Okey. Seterusnya, format penulisan. Format penulisan. Okey, saya terus baca yang A, iaitu laporan hendaklah ditulis tangan atas kertas saiz A4. Cikgu dah beritahu tadi.
mesti tulis tangan. Tulisan tangan. Okey, kertas side A4 ni maksudnya kertas kajang lah, kertas kajang Okey, laporan hendaklah disediakan sebanyak 1 hingga 5 halaman bertulis sahaja, termasuk jadual, graf, rajah, gambar, rujukan dan lampiran. Maksudnya paling minimum ialah 1 muka surat. 1 helai lah, 1 helai. Paling banyak ialah 5 helai. Jadi saya rasa tak banyak lah. Laporan ni pendek saja. Itu pun termasuk jadual, graf, rajah, gambar, rujukan dan lampiran. Jangan buat lebih. Paling banyak pun 5 helai sahaja. Paling sikit pun 1 helai. 1 helai. Jadi yang buat 5 helai tu, kamu stapler sajalah. Tak perlu nak binding apa semua, tak perlu. Gunakan stapler saja. Nanti kalau nak hantar, hanya snap kelima-lima muka surat. Kalau yang buat 5 helai tu, snap lah kelima-lima helai. Kalau yang buat 1 tu, snap 1. Hantar kepada cikgu pada 4 September. 4 September. Okey. Kalau nak hantar melalui soft copy, Microsoft Word, boleh juga. Boleh juga. Tapi lepas tu nanti buka sekolah kena hantar lagi dalam bentuk hard copy. Okey. Penerangan grafik muka hadapan adalah seperti berikut. Okey, muka hadapan seperti contoh yang disediakan. Perlu dikokok ialah di stapler lah. Tidak perlu memasukkan senarai kandungan dalam laporan TST. Terus tulis laporan. Tak perlu memasukkan isi kandungan. Okey, kita seterusnya ialah contoh penulisan sumber rujukan. Okey, kalau guna buku, ini contoh dia. Cara nak tulis sumber rujukan. Okey, jadi slide ni cikgu akan beri kepada kamu semualah untuk rujukan, jangan risau. Okey, buku, macam mana nak tulis, jurnal, macam mana nak tulis, ensiklopedia, akhbar, orang sumber, melawat tempat kajian, VCD, radio atau televisyen, majalah, sumber lain, internet. Jadi yang relevan sekarang ni cikgu rasa buku teks tu atau buku rujukan dan internet sahaja. Kecuali ada televisyen tu saya rasa susah juga mau dapat sumber. Internet lah, internet dengan buku lah yang paling senang nak dapatkan maklumat. Okey? Okey, kita teruskan ke slide seterusnya. Okey, kita terus ke soalan. Ini soalan dia. Ini cikgu akan berilah dalam grup nanti. Soalan kajian kes sejarah pada tahun ini. Okey. Gambar yang berikut menunjukkan masyarakat berbilang kaum di negara kita. Okey, perkembangan pengaruh British telah membawa perubahan sosioekonomi di negara kita melalui pengenalan ekonomi moden. Okey, jelaskan atau buktikan. Ini soalan dia. Okey. Jadi bagaimana nak buat? Okey Ini penting Ini penting. Tugasan anda hendaklah merangkumi aspek berikut. Yang pertama, tajuk kajian. Yang kedua, nama penulis. Ketiga, isi kandungan. Isi kandungan ni tadi kan cikgu dah terangkan, tak perlu buat pun tak apa. Okey, yang penting tajuk dengan nama penulis tu penting Nama penulis, kelas lah, nama dan kelas Nama pelajar dan kelas. Okey, yang pertama apa perkara yang perlu dimasukkan dalam penulisan? Okey, yang pertama latar belakang atau pengenalan tentang ekonomi moden, ciri-ciri ekonomi moden, kesan sosial akibat perkembangan ekonomi moden di negara kita, cabaran yang dihadapi oleh Malaysia pada masa kini untuk
mengekalkan perpaduan kaum. Okey, tajuk ini sebenarnya kita baru belajar pada 2-3 minggu lepas lah. Ini bab 6 boleh catat bab 6. Bab 6. Okey. Bab 6 kita baru belajar. Okey. Ini ialah dia punya isi lah, isi utama. Kemudian rumusan, kemudian sumber rujukan, after pembentangan laporan. Nanti cikgu akan tentukanlah bila. Okey. Seterusnya ialah ini yang isi kandungan kajian kes lah. Tema kedatangan kuasa asing, tajuk 7 campur tangan dan penjajahan kuasa barat. Isu penyertaan masalah, perkembangan pengaruh British telah membawa perubahan sosioekonomi di negara kita melalui pengenalan ekonomi moden. Jelaskan atau buktikan. Tadi soalan tadi. Samalah soalan yang sama tadi. Standard kandungan, kesan pentadbiran barat terhadap ekonomi dan sosial, standard pembelajaran, menyatakan pengenalan ekonomi moden oleh kuasa barat di negara kita, menilai kesan sosial akibat kembangan ekonomi di negara kita. Jadi seterusnya ialah objektif kajian. Apa objektif yang kita perlu buat? Pengenalan, mengetahui latar belakang ekonomi moden, kemahiran menghuraikan kesan pentadbiran barat terhadap sosial di negara kita, nilai menerangkan kepentingan perpaduan dalam masyarakat berbilan kaum. Okey, yang ini masukkan sekali dalam kamu punya penulisan lah. Okey. Okey, tengok sini Saya okey ni tajuk kan, tajuk. Ni soalan ni soalan. Soalan tadi. Tajuk ni ialah tajuk ada kaitan dengan soalan lah. Ada kaitan dengan penyertaan masalah. Apa tajuk yang kamu nak buat? Tajuk simple sajalah. Contohnya, kalau soalan perkembangan pengaruh British telah membawa perubahan sosial ekonomi di negara kita melalui pengenalan ekonomi moden, jelaskan, buktikan. Okey, tajuk mungkin boleh buat kesan pengaruh British di negara kita. Kesan pengaruh British di negara kita. Tajuk sebenarnya boleh ubah suai. Bergantung pada kalau kamu ada idea yang lebih bagus, boleh buat tajuk lain lah. Tapi tajuk itu mesti ada kaitan dengan soalan. Mesti ada kaitan dengan soalan. Okey. Seterusnya, persoalan mengembangkan idea. Ini 4 perkara ni ialah penulisan karangan. Ni sebagai isi utama lah. Bila kamu dah dapat maklumat, sama ada dari buku ataupun internet, kamu tulislah apa yang kamu dapat. Contohnya pertama, latar belakang atau pengenalan tentang ekonomi moden. Apakah ciri-ciri ekonomi moden? Jelaskan kesan sosial akibat perkembangan ekonomi di negara kita. Apakah cabaran yang dihadapi oleh Malaysia pada masa kini untuk mengekalkan perpaduan kaum? Ni keempat ni soalan kebat. Ni kena buat sendirilah soalan kebat. Okey. Jadi kesemua ni hanya paling banyak pun 5 halaman ataupun 5 helai. Paling sedikit pun 1 helai. Okey, rujukan dan sumber tadi cikgu dah terangkan. Buku ilmiah, majalah, akhbar, jurnal, internet, rencana, buku teks, video, orang sumber. Okey, yang relevan ialah buku dan internet lah. Buku dan internet. Okey, kaedah kajian, pembacaan, media massa, melayari internet, kajian perpustakaan, temu bual, orang sumber. Jadi yang relevan ialah pembacaan, media massa dan melayari internet. Yang lain tu tak dapat sebab kita
duduk dekat rumah Jadi tak dapat Hanya 3 saja pembacaan, media massa, melayari internet. Okey, laporan kajian. Okey, mesti ada ni tajuk penghargaan, objektif kajian, kaedah kajian, pengenalan, hasil dapatan, kesimpulan dan cadangan, lampiran dan rujukan. Okey, pembentangan hasil kajian mengikut kreativiti pelajar masing-masing. Okey. Okey, sekian saja. Tapi belum habis lagi Okey, belum habis lagi. Cikgu buka kepada soalan Ada soalan? Ada soalan? Ingat tadi hanya 5 helai saja paling banyak, 1 helai paling sedikit. Okey, bila nak mula kan? Mesti ada orang tanya bila nak mula. Hari ni boleh mula. Hari ni boleh mula. Dan siapa yang dah dapat siap awal, boleh hantar awal. Tak perlu nak tunggu 4 September. 4 September tu tarikh akhir. Tapi bagi pelajar yang dia cepatlah. Dia cepat, sumber dia dah ada, maklumat dah ada, dia dah tulis semua, boleh hantar cepatlah dengan cikgu. Okey, ada soalan? Ada soalan Ada soalan? Kalau ada soalan boleh buka mic ataupun boleh tanyalah dalam message di bawah. Semua tak ada soalan semua faham jadi boleh mula hari ni boleh mula hari ni cikgu akan bagi ini semua ni dalam grup lah. Okey. Cikgu bagi dalam grup. Okey, kalau ada soalan yang lain-lain mungkin kamu tak terfikir hari ni, bila-bila kamu tiba-tiba terfikir nak tanya, boleh tanya dalam grup Tanya dalam grup supaya semua orang tahu. Cikgu jawab secara umum Okey Jadi kalau tidak ada yang tanya, maksudnya semua faham. Cikgu rasa setakat ini sahajalah GM kita. Cikgu sebenarnya bersiaran dari Semenanjung. Bagi yang tengok status cikgu kelas 3A lah, dia tahu sebab apa cikgu ada kat Semenanjung, bapa cikgu meninggal dunia jadi cikgu balik emergency lah. Jadi sekarang dekat kampung lah, di Semenanjung, di Kelantan. Jadi seberang laut lah cikgu. Okey, terima kasih. Cikgu bersiaran dari seberang laut, jauh di pantai timur Semenanjung. Okey, terima kasih. Terima kasih semua jadi mungkin sekarang masalah flight pun tidak ada. Cikgu tak tahu bila lagi cikgu nak datang ke Sarawak. Flight sangat limited sekarang ni sebab kes makin tinggi di Sarawak sendiri pun kes dah makin naik Jadi cikgu akan segeralah ke Sarawak, tapi belum tahu bila harap dapat selamat sampailah Okey itu saja. Nanti cikgu akan beri soalan dalam grup masing-masing. Okey, terima kasih semua. Kita jumpa lagi pada minggu hadapan. Minggu hadapan PDP PDP macam biasa. Tapi kajian kes ni kamu teruskan teruskan sehinggalah tarikh hantar Okey. Terima kasih semua. Jumpa lagi. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Okey, sama-sama. Bye.